Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke bilik Presiden. Kita masih menunggu. Tak perlulah menunggu. Saya just teruskan ya. Saya teruskan. Okey. Pertama-tama sekali, selamat datang. Selamat datang kepada semua. Alhamdulillah. Hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat yang penuh barakah. Alhamdulillah. Maafkan saya kalau audio kurang jelas sebab kamera dengan saya agak jauh sedikit. Maafkanlah, saya mohon maaflah. Saya mohon maaf kerana bilik ni baru kita set up. Bilik Presiden masih tak lengkap, tapi kerana semangat, kerana niat dan juga misi kita untuk membantu orang lebih sihat, insya-Allah. Saya Muradi Zakaria, seorang penulis. Saya baru menghasilkan satu buku. Saya segan sebenarnya nak mengaku sebagai penulis, tetapi itulah apa yang saya buat. Saya juga adalah seorang jurulatih sukan memanah, asuh anak-anaknya saja. Seorang hakim memanah, dan juga sekarang sedang bergiat cergas sebagai jurulatih kesihatan. Okay. So saya tidak mahu membuang masa panjang pun tak baru kata bukan mahu mengambil masa yang panjang. Cuma pada hari ini seperti yang kita war-warkan sebelum ini, iaitu sesi ini adalah sesi cakap-cakap cara makan orang kita. Cara makan orang kita. Of course, kita sebagai seorang Melayu, kita ada adab dalam adab ataupun tata cara dalam kita mengambil makanan. Okay. Makanan ni tuan-tuan adalah satu perkara asas dalam kehidupan. Kalau tak makan, meninggallah kita. Kesihatan pun begitu. Kesihatan kita bukan 100% bergantung kepada makanan. Makanan is okay tak makan, tapi kalau tak minum 3 hari berturut-turut, anda boleh meninggal. Jadi dalam makanan, aspek pemakanan, ada minuman, ada makanan. Itu adalah keperluan asas sebagai seorang manusia. In fact, makhluk, semua makhluk ada makanan. Untuk makanan manusia, kita fokus untuk bercakap tentang makanan manusia. Dan skop perbincangan kita hari ini adalah cara makan orang kita, iaitu orang Melayu. Atau lebih spesifik lagi, cara makan komuniti saya. Saya sekarang tinggal di Terengganu. Of course, Terengganu melangkungkan sebagai antara salah sebuah negeri di Pantai Timur. Okay. Budaya makan orang Pantai Timur paling menarik di Semenanjung. Makanan mewah, makanan itu mungkin tidak, tapi paling menarik saya fikir di Terengganu, di Kelantan dan di Pahang, di Pantai Timur. Ya, cara makan orang Melayu, pertama sekali di kawasan Pantai Timur. Pertama-tama sekali, daripada segi sejarahnya, ataupun orang Kelantan, saya orang Kelantan. Ringkas tu sebagai seorang yang membesar dalam budaya Pantai Timur, makan adalah suatu benda yang sangat penting, dan in fact ramai orang hidupnya memang bersekitar makan.
makan, memang pagi makan. Nak tengok TV makan, nak baca buku makan. Makan je, betul makan. Itulah keramai yang dilakukan oleh kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat di luar sana. Saya sendiri pun begitu juga. Baik makan orang Pantai Timur ni menarik. Sebab apa? Sekali kita makan, tak kira pagi, tak kira tengah hari, tak kira malam, kita makan berhidang. Satu hidangan untuk 6 orang, 3 ke 5 orang. Satu hidangan. Dalam satu hidangan ada paling tidak 3 lauk, ada paling tidak 2 pencuci mulut, nasi satu pinggan, ada nasi tambah. Itu hidangan, dan hidangan makan. Ya, pagi, tengah hari, malam, semuanya makan berhidang. Dan semua hidangan tu berwarna-warni. Memang menyelerakan. Okey, terima kasih kepada yang turut serta dalam cakap-cakap kita. Cakap-cakap cara makan orang kita. Terima kasih kerana mengikuti live saya hari ini. Terus tadi kepada hidangan. Selepas hidangan, memang sebagai Muslim, bukan memang, tapi semestinya sebagai penduduk Pantai Timur yang boleh kata 90% Muslim, kita akan memulakan sebelum makan adalah cara berkumpul. Satu hidangan ni kena dilengkapkan 5 orang, paling tidak 3 orang. Seorang tak bukan makan. Jadi itulah cara kita makan. Dimulakan dengan doa, kemudian kita membasuh tangan. Ini adab dia, adab dan budaya. Kalau kata terus ambil sudu tu bukan budaya orang Melayu. Okey, bila dah duduk antara 3 ke 5 orang di hidangan. Hidangan tu pula bukan di meja, kita di lantai. Yang tu kita akan detailkan lagi mungkin untuk next video ataupun next session. Sekarang ni kita fokus secara benda yang perkara asas dalam cara orang kita makan. Okey, baik. Bila kita dah orang kata duduk tu, kita basuh tangan. Bila basuh tangan, dimulakan dengan ketua. Satu hidangan memang akan ada ketua. Katalah dalam satu majlis. Di dalam majlis, majlis terangan akan ada. Okey. Dalam majlis akan ada satu orang kata main ataupun ketua primer dalam satu majlis tu. Kalau ketua tu tak ambil, memang yang lain takkan makan. Okey, jadi ketua mula makan. Tak kira lah ketua tu macam apa fungsi lah. Mungkin ketua kampung, mungkin imam, mungkin ataupun pemimpin setempat. Kalau dia tak makan, memang orang lain tak akan makan. Tunggu dia makan dulu. Itu adalah budaya, cara orang kita makan. Okey. Selepas tu, bila dah dimulakan pula dengan bila ketua lead yang hidangan ketua tu mula makan di tempat hidangan kita akan tengok yang lebih kita hormati. Yang lebih kita akan hormati akan mulakan dulu makan. Bukan protokol, tapi itulah budaya kita orang makan. Bila dah dikata dalam plate kita tu, dalam satu hidangan tu, yang dihormati tu, kalau betul-betul dia seorang pemimpin, dia akan agih-agihkan hidangan makanan tu. Dia akan diagih-agihkan. Ya, katalah saya
yang paling senior dalam ataupun terhormat akan diagihkan. Sama-sama masing-masing akan mengagih-agihkan makanan. Bukan dahulukan pinggan kita dahulu. Kita akan tengok pinggan orang lain dan agihkan makanan hidangan yang ada. Ia berlaku dalam pantas, bukan kata tunggu satu-satu, tak. Ia berlaku dalam suasana yang pantas. Itu yang satu hidangan kita tadilah 3 ke 5 orang dalam satu hidangan. Okey, dimulakan dengan, kalau kita ni nasi lah. Orang-orang kita memang nasi. Selepas itu barulah akan dinikmati makanan tu secara perlahan-lahan, bukan melantap. Perlahan-lahan. Makan sambil tengok, bukan tengok kiri kanan, teratur. Dan paling menarik budaya kita sebenarnya, kita makan dalam keadaan tertib, bukan suasana yang bising. Tiada pinggan, tiada sudu berlaga dengan pinggan. Itu cara orang kita makan. Okey, bila dah semuanya selesai, betul, tak ada semua orang akan angkat makanan tu bawa ke dapur, tak. Orang Melayu, satu budaya orang Melayu, dia tidak akan bebankan tetamu dia. Biasanya kalau mana-mana majlis pun akan ada tuan rumah. Tuan rumah tidak akan benarkan tetamunya ke dapur. Jadi memang apa orang kata, hidangan tu, kalau hidangan tu akan disusun pinggan-pinggan yang sudah selesai akan disusun, dan gelas-gelas diletakkan kembali ke dulang. Lepas tu ini kita dalam adab kerahian. Selagi ketua tu tak bangun, kita tak akan bangun. Ketua tu bangun, mohon undur diri, barulah semuanya akan mengikut. Bukan mendengar kata, tapi itu budaya orang kita apabila di dalam majlis kerahian yang melibatkan makanan. Okey, baik. Kalau di rumah memang yang paling tertib, bila kita selesai, masih juga sama juga yang adab kita makan di kerahian, sama juga kita makan ketika di rumah. Selagi kalau di rumah itu suami ataupun bapa adalah ketua. Jadi memang selagi kalau ikutkan adabnya orang kita, memang selagi ayah tak makan, kita tak makan. Tapi hari ini budaya tu semakin makin longgar. Ada tapi longgar. Ada disiplin dalam cara orang kita makan. Kalau ayah ataupun ketua, katalah ayah sudah tak ada, ibu tak makan, memang anak-anak tak makan. Sepatutnya begitulah. Sebabnya itu adalah cara orang kita. Kemudian bila kata-kata makan tu adalah satunya tertib. Di rumah juga sama. Cara orang kita makan di rumahnya harus ada paling tidak tiga makanan, 3 jenis makanan yang berlainan di dalam satu hidangan yang dinikmati oleh keluarga tersebut. Okey. Tertib tu tidak perlu saya hurai, sebab itu adalah disiplin masing-masing lah. Cumanya apa yang saya jelaskan di sini memang benda tu common, tapi kalau kita tak share macam ni, kita rasa tak tahu kan. Tapi bila kita share, tahu, tak apa. Kita sebab ini adalah satu permulaan untuk next penerangan. Jadi apabila kita dah selesai makan tadi, biasanya ini di keadaan di rumah, memang kalau di rumah pun, kalau ada tetamu, tuan rumah tidak akan sesekali benarkan orang kata tetamunya ke dapur. Memanglah
Tapi hari ni memang sebab apa? Sebab apa? Itu menariklah antara budaya-budaya orang Melayu. Satu je lah kita share dalam video ni. Kenapa ramai yang mahu ke dapur? Sebab di rumah orang Melayu, di rumah orang kita, dapur duduk di belakang, di bahagian belakang. Jadi ruang yang kita makan ni di ruang tamu. Biasa kebiasaan di ruang tamu ni di rumah, di bahagian hadapan rumah. Kalau diberi keizinan ke dapur, dia membawa pinggan dia ke dapur, memang tu kira macam nak meninjau keadaan rumah tu lah. Nak meninjau keadaan rumah tu. Daripada ruang tamu dia berjalan slow-slow. Tengok kiri kanan nak ke dapur. Itu cara. Itu cara orang lah. Sebab tu lah kalau ke rumah orang ataupun menjadi jemputan ke rumah orang kita, memang tak akan benarkan tetamu ke dapur satunya. Satu lagi toilet. Tapi sekarang ni memang kalau dulu-dulu memang tak benar. Satu waktu dulu toilet orang kita memang di luar rumah. Ini kita akan boleh jadikan topik perbincangan kita untuk sharing kemudian nantilah. Jadi berbalik kepada selepas selesai makan, biasanya ahli dalam rumah tu bawalah sebaik-baiknya, setidak-tidaknya basuhlah pinggan sendiri. Kenapa? Sebenarnya cara makan dan kita di rumah membentuk disiplin harian kita. Kalau kita lah boleh selepas makan membasuh pinggan, basuh gelas, tertib, bersih tempat makan, insya-Allah kita akan begitu juga mendepani kehidupan. Kita akan menjadi lebih teliti dalam membuat kerja. Katalah kita sebagai seorang pekerja, kita akan menjadi lebih teliti. Katalah kita ni seorang pelajar, kita mengamalkan disiplin di rumah. Makan adalah satu bentuk disiplin sebenarnya, membentuk disiplin. Cara kita makan, cara menghormati kita. Bila kita makan bersama keluarga dalam satu hidangan, kita boleh mempelajari, kita akan diterapkan menghormati ketua. Ni falsafah. Setiap benda yang dibuat ataupun diterapkan dalam kehidupan sebenarnya adalah satu falsafah. Sebab itulah penting kita duduk muhasabah. Sebab kalau kita tidak melihat kembali, muhasabah adalah reflect diri. Melihat kembali. Itu dia. Kalau kita tidak ambil masa tu untuk muhasabah diri, kita akan melihat kehidupan ni satu hala sahaja. Penting sekali. Satu hal. Jadi bila kita boleh apply tertib, menghormati ketua, sopan ketika makan, bila kita ada disiplin tu dah kukuh dalam diri, dah ada dalam diri, akan dibawa untuk meneladani kehidupan tu sendiri. Baik, bila dah kita balik, sorry lah kalau sharing saya ni topiknya kelihatan macam lompat sana lompat sini, tapi untuk anda lebih rasa menarik, boleh komen kalau ada sebarang pertanyaan. Baik, bila dah selesai makan, basuhlah pinggan sendiri, insya-Allah. Disiplin tu, bila kita jaga cara kita makan, jaga tertib, jaga adab. Kalau di rumah, tambah ke effort tu, basuh pinggan sendiri, kemas balik tempat makan. Itu kita mungkin boleh menjadi, bukanlah kata paling tidak kata tak handsome pun, kita akan jadi orang yang cermat. Itu cara orang kita makan. Habis kalau makan McD, makan KFC, bukan cara orang kita ke? Itu semua makanan. Nilai tadi. Walaupun di meja di luar, nilai kita, nilai orang kita bawa
walaupun di luar rumah, di kedai makan, tak kira kedai makan apa-apa pun kan, di luar, di maknanya di luar daripada keselesaan ataupun kediaman kita, kita bawa nilai orang kita. Masa pesan tu, orang kita ni, kalau di Kelantan kita panggil tertib turning. Jaga tertib. Mas duduk sampai kedai, duduk sabar kan? Sabar. Sebab di kedai makan bukan istana. Sabar. Orang akan ambil order, respon baik-baik dengan orang yang ambil order. Sabar lagi, sebab makanan anda yang anda order tu bukan siap segera. Siap segera pun bukan boleh terus lantak. Tu gitu. Sabar, bila makanan sampai ataupun sudah selesai kita bawa buat belian, duduk, jangan tergopah-gapah, jangan berebut, relax. Kalau penuh, kita boleh beransur, kita boleh take away. Dulu sebelum PKP dulu, kita orang kata apa, bubuk meja. Sekarang ni kita kena take away. Masa take away pun sama, patuhi masa kalau buat appointment. Ni cerita pasal makan, benda basic. Tapi sebab makan tu basic, jadi semuanya reflect kepada tindak tanduk kita. Kita nak makan je. Tapi ialah bukan boleh sebarang makan. Sebab buruk lantak memang dari sekeping lidi boleh menjadi sebesar batu lah. Cerita saya dululah tu. Okey. Saya banyak kali nak dikongsikan kalau berkenaan makan ni sebenarnya, cara orang kita makan. Mungkin next session ataupun next sharing kita boleh fokuskan lagi cara sebenar orang kita makan, cara orang kita. Next mungkin saya akan sediakan info-info yang lebih menarik lah. Lebih menarik, mungkin persembahan yang lebih baik. Cumanya mungkin dengan penyertaan tuan-tuan sekalian, saya rasa topik ni kita boleh buat kekalkan sebagai topik asas perbincangan kita, iaitu cara orang kita makan. Sebab cara makan ni luas. Jadi kita boleh ulas satu persatu, insya-Allah. Saya rasa ialah kalau ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan boleh turunkan komen. Nanti kalau saya tak jawab sekarang pun, ke depan saya boleh jawab. Sebab ini perlu saya jelaskan bahawa ini adalah satu perkongsian pertama saya. Bahan pun sebenarnya malam tadi sebelum tidur keluar idea ni. Jadinya saya tahu, cumanya mungkin lepas topik ni saya tahulah, cumanya perkongsian tu mungkin saya harus susun menjadi lebih cantik lagi lah. Terima kasih kepada yang turut serta, sahabat saya Nuaruto, saudara saya Putra Terengganu. Terima kasih kepada Tuan Pasak Rojali. Mungkin tuan-tuan join live saya. Inilah semangat kita. Kalau tak ada pun tidak masalah. Sebab kalau pre-recorded lagilah kita tak tahu feedback. Cumanya untuk next session kita akan tampil, kita akan kekalkan dengan tajuk ni, tapi kita akan kekal tambah baik. Tambah baik. Maafkan saya kalau perkongsian ini kelihatan tidak lancar. Saya bukan seorang orang kata, saya bukan yang baik, yang masih belajar, bukan yang terbaik. Cuma ke depan saya akan cuba menjadi lebih baik, insya-Allah. Doakan saya. Jadi saya rasa satu lagi terlupa saya nak sharing. Satu lagi,
Kalau yang ada pertanyaan, boleh turun ke komen. Pada yang mahu urus kesihatan melalui kaedah makan, boleh hubungi saya, PM je saya, inbox je saya. Kalau WhatsApp pun boleh, terus saja WhatsApp terus kepada saya 019-688-5141. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan untuk baiki kesihatan melalui kaedah makan. Kita akan check one by one. Kalaulah sesiapa yang tertanya-tanya siapakah saya, saya adalah jurulatih pemakanan. Itu boleh saya cerita. Macam mana saya boleh jadi jurulatih kesihatan? Next video saya akan kongsikan. So, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang turut serta pada sesi kali ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi dengan sesi yang seterusnya. Bila dan masa kita akan beritahu dalam status WhatsApp ataupun kita wawarkan di Facebook lah, mudah-mudahan untuk semua orang follow. Jadi saya rasa setakat ni dulu, dan selamat pagi. Saya mohon mengundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam extravaganza. Sampai jumpa lagi.